warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Mursyid bin Muhammad Saleh. Saya merupakan pelajar tahun 1 Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral bernombor matrik 149784, dan pada hari ini saya ingin melakukan satu tugasan yang diberikan oleh pensyarah saya bagi subjek LKM 400, dan saya akan membincangkan satu topik yang cukup menarik, iaitu budaya murni, asas kesejahteraan masyarakat. Baiklah, sebelum kita bergerak lebih lanjut tentang topik yang ingin dibincangkan, adalah molek untuk saya menceritakan dahulu pendefinisian budaya murni itu sendiri. Kerana pada hari ini budaya murni itu sangat meluas, dan apa yang ingin saya bincangkan pada ini akan menunjukkan kesan kepada kesejahteraan masyarakat. Baiklah, budaya murni. Menurut Pusat Rujukan Persuratan Melayu PRPM, budaya dapat didefinisikan sebagai tamadun, peradaban ataupun kemajuan berfikir dan juga akal budi. Manakala murni pula iaitu bersih sekali, suci, tulen ataupun cita-citanya tinggi. Dan secara amnya, budaya murni yang ingin saya bincangkan pada hari ini adalah bersifat sangat universal, yakni terdapat ciri-ciri sepunya yang dikongsi secara global. Dalam konteks global, amalan nilai murni dikaitkan secara langsung dengan kesejahteraan dan juga kesihatan diri. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO telah mendefinisikan kesihatan sebagai satu keadaan fizikal, minda dan sosial yang sihat, cergas, cerdas dan serta bebas dari sebarang penyakit. Dan inilah menunjukkan pada hari ini bagaimana perkara-perkara ini akan memberi kesan kepada kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Baiklah, kita teruskan kepada bagaimana budaya murni ini dapat mensejahterakan masyarakat. Perkara ini cukup mudah. Perkara ini hanya datang melalui dengan kita mengamalkan pembudayaan nilai murni dalam kehidupan seharian kita. Tapi sebelum itu perlu kita soalkan dalam diri kita, adakah pada hari ini masyarakat kita benar-benar mengamalkan nilai murni dalam kehidupan seharian? Bagi saya merasakan perkara itu sangat subjektif untuk kita bincangkan. Kerana pada hari ini kita tidak mampu untuk menilai seseorang itu mengamalkan nilai murni ataupun tidak dengan hanya melafazkan pada hari ini saya mengamalkan nilai murni, namun tindakan yang dilakukan tidak seiring dengan pengakuan yang dilafazkan. Saya kira pada hari ini itu tidak menunjukkan anda benar-benar mengamalkan pembudayaan nilai murni. Makanya kesejahteraan masyarakat dapat dicapai ataupun tidak? Saya kira tidak. Dan perkara inilah yang perlu kita mengambil titik beratkan, dan perkara inilah menjadi tunjang utama kepada kesejahteraan masyarakat kita. Baiklah, saya tunjukkan kepada anda bagaimana elemen-elemen seperti sokongan, kasih sayang dan perhatian oleh keluarga itu sendiri merupakan elemen yang penting ke arah kesejahteraan individu dalam keluarga. Semuanya bermula daripada keluarga kita dan menjadi akar kepada kesejahteraan masyarakat sebelum kita sebarkan ke dalam komuniti yang cukup besar. Dan pada hari ini, keluarga mempunyai peranan yang penting, kerana pada hari ini kita dapat lihat sekiranya keluarga yang sihat, dia akan mewujudkan satu komuniti yang sejahtera, dan itulah akan mencerminkan individu dan juga bangsa kepada sesebuah negara itu sendiri. Dan inilah menunjukkan kepada kita bagaimana pembudayaan nilai murni ini mempunyai kaitan rapat dengan pelbagai faktor persekitaran, termasuklah ideologi, nilai keagamaan, budaya dan norma bagi setiap masyarakat. Jadi, dalam konteks pembudayaan nilai murni dari perspektif Islam, menerusi konsep masyarakat madani pula, amalan nilai murni adalah gagasan yang menggambarkan masyarakat yang beradab dan memacu nilai-nilai kebajikan dan juga mengembangkan prinsip-prinsip interaksi sosial yang kondusif bagi penciptaan cabaran demokratis dalam kehidupan masyarakat yang bernegara. Masyarakat madani ini pula adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Masyarakat madani juga adalah sebuah masyarakat demokratis di mana para anggotanya menyedari dan akan hak-hak dan kewajipannya untuk menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya. Dan pada inilah yang akan memberi kesejahteraan kepada masyarakat kita apabila segala kemahuan dan juga keperluan kita dipenuhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Baiklah, kita teruskan pula dengan bagaimana proses pembudayaan ini juga. Proses pembudayaan pengetahuan dan berlangsung dalam keluarga dan persekitaran yang berkaitan. Sementara proses pendidikan bermula sejak zaman kanak-kanak lagi.
pengumpulan budaya, ilmu dan juga kemahiran harus dikuasai dan diwariskan dari generasi ke generasi demi meningkatkan kualiti dan jumlahnya. Proses pembudayaan, pengetahuan dan juga pendidikan tidak hanya mencerminkan keadaan dan juga keperluan sekitar lapangan pekerjaan sahaja, namun harus berorientasikan keperluan kehidupan individu dalam masyarakat. Nilai murni dalam masyarakat perlu diamalkan oleh setiap individu untuk mewujudkan suasana yang harmoni dalam persekitaran kehidupan mereka. Baiklah, saya tunjukkan kepada anda apa sebenarnya ciri-ciri nilai murni yang perlu ada dalam diri kita. Pertama, iaitu ciri-ciri nilai murni tersebut iaitu baik hati, berdikari, hormat menghormati, kasih sayang, keadilan, kebebasan, kerjasama dan juga semangat kemasyarakatan. Ialah kalau kita bercerita konteks kesejahteraan masyarakat, mestilah kita perlu melihat semangat kemasyarakatan itu diangkat lebih tinggi dalam diri kita. Memetik tulisan yang pernah dinukilkan oleh sastrawan negara A. Samad Said pada tahun 2010 dalam penulisannya yang berjudul Penglibatan Sosial dan juga Pembudayaan Nilai Murni. Nilai-nilai murni ini merupakan satu perlakuan yang baik di antara hubungan sesama manusia yang merangkumi aspek agama, sosial dan juga kejiranan dengan tujuan membentuk sebuah masyarakat yang bersatu padu. Nilai murni ini juga merujuk kepada nilai positif yang diamalkan dalam satu budaya dan menekankan ke arah kesopanan sama ada dari segi percakapan, perbuatan dan juga merupakan pelengkap kepada masyarakat. Dan ini juga kita dapat lihat melalui usaha kerajaan yang untuk menerapkan nilai-nilai murni di dalam hati masyarakat yang telah pun mula berkembang dan juga amat giat dilakukan melalui pelbagai pendekatan, termasuklah pengenalan kurikulum yang baru berasaskan penilaian berterusan dan juga penilaian berasaskan sekolah dan juga kurikulum bersepadu. Dalam konteks ini, kita dapat lihat sejak dari bangku awal persekolahan bagaimana guru-guru telah pun mendidik anak-anak masyarakat kita untuk menjadi seorang yang sangat mempunyai nilai murni yang tinggi untuk kita amalkan pada masa akan datang, untuk menjadi seorang yang sangat rasional dan juga seorang yang bertimbang rasa akan sesuatu perkara. Baiklah, perkara ini tidak berakhir begitu saja. Malah banyak usaha yang melalui iklan, kempen dan juga dasar kerajaan telah pun memberi nafas baru kepada masyarakat untuk menjadi masyarakat yang bertamadun serta mempunyai nilai yang tinggi yang mampu menjadikan sesebuah kawasan tersebut menjadi lebih baik untuk didiami. Baiklah, saya tunjukkan kepada anda kejayaan-kejayaan sekiranya kita mengamalkan budaya murni dalam kehidupan kita sebagai seorang masyarakat yang bertamadun. Nilai murni boleh memartabatkan sesebuah masyarakat untuk menjadi masyarakat kelas pertama yang berteraskan prinsip yang mulia sama ada dalam agama, komuniti, bangsa dan juga negara. Masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian mereka adalah masyarakat yang bertamadun dan perkara ini dapat dilihat pada mana kita melakukan kerjasama yang begitu erat. Dan sekiranya seseorang individu itu diterapkan dengan nilai-nilai murni seperti hormat menghormati, jujur, amanah, secara tidak langsung akhlak yang mulia juga dapat dibentuk. Baiklah, saya tunjukkan kepada anda juga kesan sekiranya kita mengabaikan nilai-nilai murni ini. Sebenarnya, kesan sekiranya kita mengabaikan nilai murni ini ianya akan menjurus kepada keruntuhan akhlak dan juga moral masyarakat setempat, serta perkara ini juga tidak akan menjadi sebuah negara maju dan juga kekal menjadi negara ketiga. Begitu juga dengan pemikiran rakyat Malaysia kita yang masih lagi kolot dan juga tidak bersifat terbuka akan satu-satu hal, dan perkara inilah yang kita tidak mahu untuk terus-terusan berlaku. Perkara inilah yang patut kita ubah sikap diri kita sebagai rakyat Malaysia. Saya telah pun tunjukkan kepada anda kejayaan, kesan dan juga cara untuk kita mengamalkan pembudayaan murni, pembudayaan nilai murni. Dan besarlah harapan saya sebagai jiwa muda yang menjadi tunjang akan sesebuah negara agar pembudayaan nilai murni ini dapat mensejahterakan masyarakat setempat dan seterusnya menjadikan panduan kepada diri saya sendiri dan juga sama ada masyarakat Malaysia yang tercinta. Majulah bangsa negara kita, jadilah yang terulung di mata dunia. Assalamualaikum, salam sejahtera.